baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam satu hadis mengenai hari baru ini, di mana baginda berkata ataupun bersabda, apabila kamu bangun pada pagi hari dan kamu dapati tubuh kamu sihat dan kamu dapati persekitaran kamu tenang dan kamu dapati di rumah kamu ada makanan untuk kamu makan pada hari itu, maka sesungguhnya kamu diberi peluang untuk menakluki seluruh dunia. Berdasarkan kepada hadis itu, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sebenarnya setiap kali kita bangun tidur, kita mempunyai peluang yang besar yang Allah Ta'ala berikan pada kita untuk kita melakukan sesuatu yang berguna dalam hidup ini. Tinggal lagi bagaimana harus kita melangkah, apa yang harus kita buat, dan kenapa beberapa halangan itu masih ada mengekang kita untuk terus menjadi seorang Muslim yang disebut oleh baginda khairukum anfa'akum linnas. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari semalam saya ada menyebut mengenai apa yang dimaksudkan dengan malas dan kenapa malas itu ada pada diri seseorang. Di mana saya mendefinisikan malas dengan mengatakan malas ialah bersikap pasif terhadap sesuatu yang menguntungkan ataupun bersikap pasif terhadap satu-satu keperluan ataupun tanggungjawab. Jadi seseorang yang tidak memberi respon ataupun tidak mengambil kesempatan ataupun membiarkan peluang itu berlalu ataupun tanggungjawab yang harus dia lakukan itu berlalu tanpa memberi apa-apa sumbangan, maka orang itu bolehlah dikira malas. Tapi tak bolehlah kita mengatakan semua orang yang pasif itu malas, kerana ada kala seseorang itu pasif, dia rehat ataupun dia merasa kepenatan, dia merasa jemu tentang sesuatu, maka dia duduk seketika untuk menikmati sesuatu, untuk mendapatkan kembali semangat ataupun motivasi untuk meneruskan kerjanya tadi. Seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirrah fatrah, yang bermaksud setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang itu ada masa-masa dia begitu semangat dan aktif. Dan dalam semangat dan keaktifan melakukan sesuatu perkara itu, ada kala kadang-kadang datang kejemuan, kerana jemu itu adalah sifat manusia semula jadi. Maka oleh kerana itu baginda SAW tidak menganggap jemu seketika, rehat seketika itu daripada melakukan sesuatu yang berguna ataupun yang baik itu adalah kemalasan. Cuma jika rehat itu ataupun duduk seketika menghilangkan kepenatan itu bila terlalu lama, maka itu mungkin sudah menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan seorang Muslim tadi. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, semalam saya menyebut ada dua sebab seseorang itu malas. Sebab yang pertama, orang itu tidak tahu apa manfaat, apa keberuntungan yang dia dapat apabila dia melakukan sesuatu, maka kerana itulah dia tidak terdorong melakukan sesuatu. Yang kedua, mungkin kerana sesuatu yang ingin dia lakukan itu ataupun sesuatu yang ditawarkan kepadanya itu terlalu besar. Ianya melihat dalam bentuk yang terlalu besar dan sukar untuk dilakukan. Jadi kesukaran itu menjadikan seseorang yang lemah tekadnya tidak mampu ataupun tidak tertarik untuk melakukan perkara tersebut. Itu dua perkara yang saya sebut pada kuliah pagi saya semalam. Pada pagi ini saya akan menyebut dua lagi sebab kenapa manusia tadi malas, dan sebab ini melengkapkan akan 4 sebab seorang itu malas untuk melakukan sesuatu yang baik. Sebab yang ketiga, sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, ialah seseorang itu malas kerana seseorang itu dia dapati apa yang dia ingin lakukan itu adalah sesuatu yang tidak didorong oleh persekitaran ataupun budaya
yang melingkunginya tadi tidak melihat kemalasan itu sesuatu yang salah. Misalnya lah ya, kita dalam masyarakat Melayu ini banyak perkara-perkara yang kita rasa pertimbangan kita dalam menghukum seseorang itu ada kalanya tidak wajar dihukum pada satu pihak dan tidak dihukum pada satu pihak yang lain. Misalnya kita bersetuju dengan kenyataan agama kita bahawa orang yang melakukan dosa dengan sengaja adalah seorang yang bersalah. Jadi apabila seseorang itu melakukan dosa secara sengaja, maka dia harus dilihat seorang yang bersalah dan berdosa. Tetapi dalam masyarakat kita, kita dapati orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang mana dosa itu berada dalam lingkungan peribadi, kita begitu mengecam orang itu. Sebaliknya, ada orang yang melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa peribadi itu, seperti mencuri duit orang, seperti ambil rasuah, seperti pecah amanah dan sebagainya. Kadang-kadang kita boleh memaafkan dosa itu dan kita boleh membiarkan orang yang melakukan dosa-dosa yang besar tadi, yang pecah amanah, rasuah, salah guna kuasa itu berada di tempat yang dia ada untuk satu tempoh yang panjang. Tapi kadang-kadang ada orang terbatal sembahyang, ada orang melakukan dosa membuka aurat. Kita mengecamnya seolah-olah dia sudah diputuskan oleh Allah untuk masuk neraka. Jadi saya rasa sikap kita itu tidak begitu baik ya dalam menilai dosa yang dilakukan oleh seseorang. Maka samalah juga dalam konteks bicara kita pada pagi ini. Minta maaf lah, mungkin pengalaman saya dalam melihat gelagak masyarakat kita ini tidak menyeluruh ataupun silap, di mana saya dapati masyarakat kita tidak begitu marah ataupun tidak menganggap perbuatan itu hina ataupun keji apabila seseorang itu malas. Apabila seseorang itu malas, kita menganggap itu adalah suatu yang biasa. Apabila seseorang itu tidak bekerja sedangkan dia sihat tubuh badan dan di kelilingnya banyak pekerjaan yang boleh dia lakukan. Jadi kemalasan dalam masyarakat kita itu tidak dilihat sebagai suatu dosa, tidak dilihat sebagai suatu aib pada seseorang itu. Maka akhirnya orang yang malas itu tidak terdorong untuk keluar daripada sifatnya yang malas tadi. Dengan kata lain, kita semacam ataupun masyarakat kita semacam memupuk, menternak ataupun menggemukkan orang-orang yang malas tadi, dan akhirnya terbentuklah satu masyarakat di mana mereka tidak rasa malu ya, di mana mereka tidak merasa segan apabila mereka tidak bekerja dan diketahui umum bahawa mereka adalah orang yang tak buat apa-apa. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita dapati sikap seperti itu tidak wujud dalam agama kita. Kita dapati para nabi dan para rasul yang menjadi contoh kepada, mencari contoh dan suri teladan kepada hidup kita semua. Kita tak pernah jumpa nabi itu malas ya. Kita tak pernah jumpa. Kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam, dia daripada kecil lagi mengembala kambing. Dan kalau kita lihat ya, baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun para nabi yang lain, mereka boleh saja memilih satu pekerjaan yang memperlihatkan mereka itu seperti malas. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan bahawa seorang nabi itu perlu melakukan pekerjaan yang tidak kelihatan rajin. Misalnya baginda sallallahu alaihi wasallam ada bersabda mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh kebanyakan para nabi dan rasul, iaitu mengembala kambing. Kata baginda, ma min nabiyyin illa wa huwa ra'iyul ghanam. Kebanyakan para nabi itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah penternak kambing. Jadi boleh je nabi itu ternak gajah, pera ular sawa, pera harimau dan sebagainya. Tapi Allah SWT tak mahu nabi itu memelihara harimau, gajah, ular sawa, pera ayam dan sebagainya. Tapi Allah mahu nabi tadi pelihara kambing, kerana kambing ini agak sukar untuk menternaknya. Dia akan culas, dia sukar untuk menjadi jinak, dia perlu dikawal kiri kanan. Ada je kambing, ada serigala, ada binatang pemangsa, dan seorang yang mengembala kambing tidak boleh leka dengan kambing-kambingnya tadi. Jadi itu menjadikan
Para Nabi dan Rasul ialah seorang individu yang aktif, yang peka dengan persekitaran. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, kita mesti mewujudkan satu perasaan dalam masyarakat kita bahawa bila kita bertemu dengan seorang yang malas, kita mesti menghukum orang tadi dengan apa-apa hubungan masyarakat, dengan menganggap bahawa awak orang yang tak baik bila awak malas. Awak adalah orang yang tidak elok daripada pandangan bangsa kita, ada pandangan masyarakat kita dan pada pandangan agama kita. Jadi oleh kerana itu, bila suasana ataupun budaya melihat orang yang malas itu tidak ada suatu dosa ataupun mereka adalah orang yang tidak mengapa dalam masyarakat kita, maka sifat malas itu akan subur dan timbullah satu keadaan di mana kita meminta orang lain untuk melakukannya. Misalnya kita bercakap mengenai pekerjaan yang ada di negara kita. Ya, saya tidak nafikan ramai orang-orang Melayu ataupun orang Malaysia yang rajin, tetapi lebih ramai lagi yang malas. Saya pernah berjumpa di mana ada orang melakukan 3 pekerjaan dalam satu hari. Dan saya sendiri pun, walaupun seorang pegawai kerajaan, masih melakukan beberapa pekerjaan yang lain yang bukannya kerana memerlukan uang, tetapi menunjukkan bahawa malas itu adalah sesuatu yang tidak patut ada pada diri seseorang. Jadi sesuatu yang menyedihkan dalam masyarakat kita, tidak wujud satu budaya memandang malas itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang memalukan, dan akhirnya kita dapati mereka subur dengan perasaan malas. Dan yang keempat ataupun yang terakhirnya, seorang yang itu akan menjadi malas apabila tekadnya tidak kuat. Apabila dia tidak mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu, maka apabila datang saja beberapa halangan yang menghalangnya untuk melakukan sesuatu, maka dia terus rebah dan berundur ke belakang. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, kita sudah menemui sebab kenapa seseorang itu malas. Jadi tidaklah hasrat saya untuk mengecam berlebihan mereka yang malas tadi. Sebaliknya, hasrat saya melakukan ataupun buat video ini adalah untuk membantu kita semua bagaimana mengemukakan kepada sahabat-sahabat idea-idea yang dikemukakan oleh Nabi dan agama kita untuk kita menjadi seorang manusia yang proaktif, menjadi seorang manusia yang suka melakukan sesuatu selagi umur kita masih ada, selagi hayat ini dikandung badan. Jadi oleh kerana itulah saya akan cuba membantu sahabat-sahabat, dan insya-Allah pada kuliah besoknya, iaitu pada hari Sabtu, kerana sudah 4 kali saya berkuliah dengan sahabat-sahabat, saya telah menyebut sebagai suatu mukaddimah kenapa perkara ini harus difahami dengan baik, dan insya-Allah pada kuliah besok saya akan sebut beberapa perkara. Biasanya saya akan sebut 3 ataupun 4 perkara yang dicadangkan oleh para nabi, para rasul dan juga para salafus soleh. Idea-idea yang baik yang tidaklah begitu besar, ianya remeh ataupun kecil sahaja. Jadi dengan idea-idea yang banyak tadi yang mereka lakukan, akhirnya mereka membentuk satu manusia yang baik dalam sejarah kita dulu. Maka bolehlah kita praktiskannya dalam hidup ini, dan saya rasa itu saja yang saya dapat berkongsi dengan sahabat-sahabat. Untuk memberi wang di musim PKPB ni, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, mintalah dengan kerajaan kerana dia lebih beruang dari saya. Tapi dengan idea-idea yang kecil itu, bolehlah mengikuti kuliah saya pada kuliah-kuliah yang akan datang. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi dengan harapan bahawa kita menjadi seorang Muslim yang proaktif, kita melakukan sesuatu demi kebaikan kita dan orang lain, dan akhirnya bila kita pulang ke akhirat, insya-Allah Allah Ta'ala akan terima segala amalan kita dan kita dilihat oleh Allah sebagai seorang yang begitu berguna dan disukai oleh Allah. Saya doakan sahabat-sahabat semua pada hari Jumaat yang mulia ini, dapatlah kita meneruskan hidup kita, carilah rezeki yang halal, patuhlah akan segala ajaran agama kita, dan jangan lupa melakukan ibadat ketaatan kepada Allah walaupun kita masih lagi terbatas untuk pergi ke masjid dan sebagainya.